Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Assalamualaikum at Motivasi. Topik kita hari ni, apakah topik dia? Topik dia kepimpinan yang berjaya. Apa maksud kepimpinan? Ada seorang leader, seorang ketua. Setiap department, setiap company, setiap organisasi akan ada seorang department, seorang leader, seorang ketua. Dan dalam leader tu, dalam department tu ada pelbagai jenis leader. Contoh, ketua bahagian account, ketua bahagian finance, ketua bahagian HR, ketua bahagian engineer. So setiap bangunan, setiap company, setiap organisasi mesti ada beberapa leader. So nak jadi tak leader yang berjaya? Kalau nak jadi leader yang berjaya, so hari ni anda kongsi dengan semua orang kat luar sana 4 tips untuk jadi leader yang berjaya. So sebelum kita kongsi tips dia, kita kongsi dulu apakah yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Contoh, siapakah pemimpin yang berjaya? Leader yang dahsyat. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datangnya seorang ketua, seorang sultan, seorang raja yang memang akan menawan Konstantinopel, iaitu Istanbul. Nama baru dia Istanbul, nama dulu Konstantinopel. So bagaimanakah seorang raja ni bernama Sultan Al-Fatih? Siapakah Sultan Al-Fatih? Sultan Al-Fatih, sedikit pasal Sultan Al-Fatih ya. Sultan Al-Fatih daripada kecil lagi, bapa Sultan Al-Fatih ni dia selalu sebut dekat Sultan Al-Fatih ni, kau akan menawan kota kat depan tu. Kota Konstantinopel tu kau akan tawan. Apa maksud dia? Daripada kecil lagi, dia punya minda dibombatkan, dikatakan, akulah seorang ketua, akulah seorang raja. Siapakah yang beritahu benda tu? Ayah dia bagi tahu. So kalau kita nak anak-anak kita jadi seorang ketua, seorang leader yang dahsyat, daripada kecil lagi dia bagi tahu dah pun, kau akan jadi anak yang hebat, ketua yang hebat. Bila besar nanti kau akan menjadi pengurus yang dahsyat. So daripada kecil dia macam, oh betul lah aku boleh jadi pengurus yang dahsyat. Tapi bukannya kata daripada kecil, hang tak boleh jadi pengurus ni, hang kerja biasa-biasa je. Jangan beritahu macam tu. Sebab budak-budak ni dia punya mindset dia, apa dia dengar, yang tu dia ikut. So first, kena bombat, kena masuk dalam minda dia, you are the great leader. Anda adalah ketua yang hebat. Masuk dalam minda dia. So bila dia jadi leader, apakah tips-tips? So 4 tips saya katakan. So dia panggil sebagai RIM. R-E-A-M. RIM. Okey, R. Apa dia R? R adalah recognize. Apa maksud recognize? Bila anda sebagai seorang ketua, anda kena recognize, kena kenal anda punya ahli team member. Contoh, bukan saja kenal ikut nama. Setengah orang ikut nama. Okey, tahu ni Safwan, ni Ramli. Bukan tahu nama saja, tapi tahu dia punya kekuatan dia. Recognize dia punya kekuatan. Contoh, Ramli, kau punya kekuatan adalah pergi buat sale. Cakap pada orang. Kau pandai cakap pada orang. So, recognize benda tu. So, bila recognize, bila dalam meeting, dalam mesyuarat, tonjolkan dia punya kehebatan. Ataupun sebut dia punya kehebatan. So, recognition. R stand for recognition. Nombor 2 adalah E. Apa maksud E? E adalah encourage. So, sebagai ketua, sebagai leader, kita kena encourage kita punya ahli pasukan. Sebab ahli pasukan ni perlukan encouragement. Setengah orang, dia orang macam tak bermaya, dia orang mandam. Sebab tu bila datang office kan, kita akan tengok seorang yang macam tak ada semangat nak bekerja. So, leader yang salah, dia jumpa dia punya ahli team member, bila tengok orang tu tak semangat, dia terus tegur. Kenapa tak ada semangat? Kenapa buat macam ni? And then depan dia punya kawan-kawan, depan ahli pasukan. Jadi dia pun rasa macam down. Sebab apa? Tegur cara yang salah. Pasal tu leader ni dia kena tahu cara tegur. Leader family. Siapakah leader family? Ketua family. Selalunya ayah lah. Ayah adalah ketua family. Ayah pun kena tahu macam mana nak tegur anak. Encourage anak tu penting. E kan? E bukan saja kepada syarikat, kepada family juga. Contoh ayah dia, anak bawa lah report card. Dia dapat 8A 1D. Benda pertama dia tengok, kenapa ada D? Kenapa ada D? Kenapa you bodoh sangat? Kenapa macam your mom? Yo tiba-tiba pula kan. Stupid lah your mother. Jangan macam tu. So you kena encourage dia. Wah, bagus dapat 8A. Very good. Congratulations. Congrats dia dulu. Encourage dia dulu. Recognize dia. Then only baru nak cakap pasal D tu boleh lah lepas tu. Tapi jangan terus-terus cakap pasal benda tu.
So yang penting kita kena encourage, kena bagi sokongan kepada ahli pasukan, kepada family. Okay. Yang ketiga kita panggil sebagai A. Apa maksud A? Ia adalah appreciate. Appreciate mean simple je pun. Cakap thank you. Kadang-kadang dalam meeting, kita tak tahu nak buat meeting tu. Ramai orang yang bermeeting ni, leader je cakap. Leader, dia punya ketua tu, kalau ada 20 orang, seorang chairman kat tengah-tengah, duduk satu macam yang duduk kat sini, dia cakap. Kalau meeting tu 2 jam lah dia cakap. Air dah 3 liter air dia minum. Sebab apa? Cakap banyak sangat. So, leader bukannya seorang yang bercakap banyak. Leader adalah seorang yang dia appreciate orang. Dia recognize, dia encourage, dia appreciate, and soalan-soalan dalam meeting tu dia akan tanya, what do you think? Apa pendapat anda? Bagaimana kita nak buat company kita lebih maju? Tanya pada ahli pasukan. Even Rasulullah bila buat meeting mesyuarat, Rasulullah akan tanya pada sahabat. Bukannya Rasulullah saja buat keputusan muktamad, no. Rasulullah akan tanya pada para sahabat. Walaupun dalam peperangan, walaupun dikatakan Rasulullah banyak idea, wahyu datang, tapi Rasulullah masih bertanya pada sahabat. Sebab apa? Rasulullah tahu bila tanya pada para sahabat akan dapat idea-idea lain. Idea yang mungkin kreatif, idea yang mungkin berbeza, idea yang sangat boleh digunakan untuk majukan lagi. Especially dalam peperangan ke, dalam ekonomi ke, sosial ke, apa saja boleh tanya pada orang. So mesyuarat bukannya leader bercakap, tapi ahli pasukan juga perlu bercakap. Tapi datangnya daripada leader dah. Leader yang kena tanya soalan. Kalau leader tak tanya soalan, ahli pasukan tak akan jawab. Sebab semua macam takut-takut, malu-malu, semua diam. Meeting dia, dengar. And then most of them dah berfikiran dah tempat lain dah pun, tak fokus. So leader ni dia kena pandai tawan hati ahli pasukannya. Okay. Yang keempat, yang tadi, recognize, encourage, appreciate, dan juga yang keempat adalah motivate. M stand for motivate. So leader ni adalah seorang yang bermotivasi juga. So dia kena motivate dia punya team member, motivate. So bagaimana nak motivate dia? Dia kena bagi tahu dia punya target. Contoh dalam sales. So bulan ni kita punya target adalah 2 juta sales. So dia kena motivate dia punya ahli team member untuk capai 2 juta. Bagaimana? Through meeting dia kena motivate. Sebab apa? Dikatakan ahli pasukan ni ada pelbagai jenis manusia. Pelbagai jenis karakter. Contoh, karakter-karakter. Ada seorang ni karakter dia sebagai king. Ahli pasukan ada dia punya karakter dia king. Apa maksud king? Dia ni jenis nak jadi leader jugalah. Leader, dia punya ahli pasukan pun nak jadi leader. King ni kita kata sebagai leader. Apa maksud leader? Character of a leader ni dia selalu encourage. Dia encourage, dia akan motivate, dia akan, tadi saya cakap lah, karakter RIM tu. Recognize, encourage, appreciate, motivate. Ni semua ada dalam King punya karakter. Ada lagi satu jenis manusia, dia panggil sebagai warrior. Warrior ni dia jenis, kalau boleh bagi target, okey, jom aku nak buat sale. Bagi marketing, okey, aku nak buat sekarang. Dia jenis warrior, dia jenis cepat, dia jenis all out. Kalau suruh dia pergi mana-mana buat rendah ke, face to face ke, jumpa customer, dia jenis boom. Dia rendah saja, tak kisah. Dia tak ada perasaan malu, tak ada perasaan takut, boom, dia akan buat. Itu panggil sebagai warrior. Lagi satu karakter dia panggil sebagai magician. Magician ni kan, ahli pasukan anda, kalau ada magician ni, dia sebelum buat apa-apa, dia akan fikir dulu. Dia akan semak dulu, dia akan baca dulu. Okey, so hari ni kita akan buat sesuatu. Okey, bagaimana? Dia akan baca dulu. Dia akan detailkan pasal apa yang dia akan buat benda tu. Detail, dia akan tahu. Sebab ni sebagai magician. Apa maksud magician? Dia ni kreatif. Dia ni thinker. Dia berfikiran banyak. Lepas tu dia ni juga banyak word of wisdom. Banyak perkataan-perkataan keluar semua. Wah, dahsyat-dahsyat. Pujangga. Sebab apa? Banyak membaca. Magician. Lagi satu karakter, kita panggil sebagai lover. Apa maksud lover? Dia ni jenis ikut orang. Okeylah, kau rasa tu setuju, aku setujulah. Nak buat ni? Okeylah, aku buatlah. Dia ikut orang. So, 4 karakter. Dia ada sebagai king, warrior, magician,
lover. So, apakah karakter anda? So, setiap orang ada karakter masing-masing. Dia mungkin seorang ni bukan ada satu karakter. Mungkin ada dua. Mungkin ada tiga. So, jarang-jarang lah orang ada 4 karakter. Tapi leader, dia kena tahu ahli pasukan dia yang mana. Kalau dia jenis warrior, macam mana nak cakap pada warrior. Kalau dia jenis king, macam mana nak cakap pada king. Kalau dia jenis lover, macam mana nak cakap pada lover. So macam mana nak cakap pada ni, kita akan huraikan lebih lanjut selepas iklan ini. So anda juga boleh tonton Assalamualaikum Motivasi di Facebook Al-Hijrah secara live dan boleh tanya soalan-soalan. Jumpa anda sebentar lagi. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Kepimpinan yang berjaya. Bagaimana nak jadi seorang ketua yang berjaya. Tadi sebelum kita berehat, kita bercakap pasal Sultan Al-Fatih. Saya nak kongsi sedikit pasal Sultan Al-Fatih. Saya punya kekaguman bila saya baca tentang Sultan Al-Fatih ni. Dia punya pengikut dia ni, Rasulullah bagi tahu bukan saya seorang raja yang baik tau. Dia mempunyai tentera yang sangat baik. Apa maksud dia bila dia nak cari seorang imam? Sultan Al-Fatih, dia nak cari seorang jadi imam. So, apa dia buat? Semua tentera dia. Dikatakan ratus ribu tau. Ada riwayat mengatakan 250,000 tentera dia ada. So, semua orang dekat depan tu dia tanya, okey, sekarang semua berdiri ya? Semua berdiri, so dia tanya, siapa di antara anda semua yang tak pernah tinggal solat fardu selepas akil balik? Duduk, dia kata. Siapa yang dah pernah tinggal solat fardu, duduk. Apa berlaku? Tak ada seorang pun yang duduk. Maksudnya dia ada beratus ribu tentera, tak ada seorang pun pernah tinggal solat fardu setelah akil balik. Masya Allah, dia punya tentera sangat hebat termasuk dia. Okey, soalan kedua dia tanya, di antara anda semua ni, ratus ribu ni, siapakah yang tak pernah tinggal solat rawatib? Solat rawatib adalah solat sunat sebelum fardu dan selepas fardu. Kan kalau asar dengan subuh tak adalah selepas. Tapi yang lain ada sebelum dan selepas. Siapa yang tak pernah tinggal, duduk. Siapa yang tak pernah tinggal, diri. Siapa yang pernah tinggal, duduk. Separuh daripada tenteranya duduk. Separuh tau. Maksudnya lebih, kalau 250,000, lebih kurang 120,000 duduk. Yang selebihnya berdiri lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Soalan terakhir dia tanya, siapakah di antara anda semua yang tak pernah tinggal solat tahajud daripada akil balik sampai sekarang? Kenapa berlaku? Semua orang duduk kecuali Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih berdiri, dialah tak pernah daripada akil balik, tak pernah tinggal solat fardu, tak pernah tinggal rawatib, tak pernah tinggal tahajud. Allahu Akbar. So dikatakan kalau anda tak pernah tinggal tahajud ataupun kita konsisten tahajud. The word konsisten kan. Tak pernah tinggal tu makam lain tu. Konsisten the best lah. Bila anda konsisten tahajud, apa yang akan berlaku? Allah akan campakkan keberanian leader dalam diri anda. Sebagai seorang pemimpin yang berjaya, kena ada karakter-karakter benda ni. Jangan tinggal solat tahajud. Okey. Tadi kita belajar pasal ahli pasukan. Ahli pasukan ada 4 karakter. King, warrior, magician, lover. So bagaimana nak tahu karakter-karakter punya? Contoh, kita pergi tengok wayang lah. Ambil contoh, kita pergi tengok wayang. Bila tengok wayang, ada 4 orang. Okey, kita nak tengok siapakah orang tersebut. Orang yang karakter dia king, apa dia buat? Bila dia tengok wayang kan, dia akan tengok semua wayang. Dia akan tengok, oh ni gambar Inggeris, ni gambar Tamil, gambar Melayu, gambar ni. Dia akan tengok semua, baru dia decide. Itu adalah king punya karakter. Seorang ni dia jenis warrior. Apa warrior? Okey, aku nak tengok gambar ni. Aku nak tengok gambar ni. Gambar ni the best. Aku nak tengok gambar ni. Ni maksudnya warrior. Ada seorang lagi dia akan tengok kan. Okey, siapa yang berlakon cerita ni? Berapa lama cerita ni? Sinopsis dia apa? Dia akan tengok sinopsis, dia akan Google, tengok sinopsis. Oh, macam ni. Oh, dia akan detail. Apa tu? Magician. Magician ni dia akan detail benda tu. Lagi satu, kau nak tengok apa? Kau nak tengok ni? Okeylah, aku nak tengok ni, aku pun nak tengok ni lah. Oh, nak tengok ni? Okeylah, aku pun nak tengok lah. Apa dia tu?
lover. So 4 karakter. So bagaimana nak menangani orang macam ni, dia ada pelbagai jenis tau. Kalau king, dia punya nak handle orang macam ni different cara. Warrior different, magician different, lover different. Banyak orang tanya kat saya soalan, dia tanya kat saya soalan, Datuk Sri, bila Datuk Sri buat sales ataupun jadi sebagai pemimpin, kadang-kadang kawan-kawan saya sertai saya. Bagaimana kalau kawan sertai? Macam mana nak tegur kawan? Sebab kita pemimpin, dan ahli pasukan kita sebagai kawan. Kalau tegur, takut terguris hati pula. Kalau tegur terlebih, takut kawan-kawan pula. So the best teknik yang saya nak kongsi hari ni, okay? Kalau boleh tulis. Teknik dia dipanggil sebagai sayang, dush, sayang. Apa pula tu? Sayang, dush, sayang. Maksud dia, kalau nak tegur orang, you kena sayang dulu. You kena cakap benda yang positif dulu. Contoh, ada setengah, bila kita buat meeting, ada orang masuk lambat. Pemimpin yang salah, apa dia buat? Kenapa lambat? Kenapa lambat ni? Kenapa? Oh, dia akan marah. Dah lah memalukan dia depan orang lain. Lepas tu apa dia akan buat? Ada dua aja. Satu, dia akan berhenti kerja terus. Second, dia tak akan masuk meeting dah pun. Dua cara dia akan buat. Tapi kalau the best leader, dia panggil sayang, do sayang. Meaning, oh, thank you for coming. Bagus anda datang juga hari ni. Anda masih ambil effort walaupun ada busy, masih datang pada meeting. Sayang dulu, puji dulu. Then only douche. Perhaps next time, datang awal sikit. So douche. Lepas tu sayang balik. So since you dah ada kat sini, you dah bawa dapur our pembentangan, okay, maybe lepas ni you boleh bagi some idea. And kita sangat appreciate idea you. Cakap macam tu, barulah dia rasa macam, walaupun dia datang lambat, dia tahu dia datang lambat, tapi next time, insya-Allah, memang dia akan datang awal. Sebab apa? Dia ditegur cara yang betul. Kalau tegur cara salah, mungkin dia akan disappear terus. Tu maksudnya sayang do sayang. Okey, sebagai seorang leader ni dia akan ada beberapa jenis pasukan. Contoh pasukan yang bergaji. Ataupun seorang leader ni dia ada pasukan yang tak ada bergaji. Contohnya yang tak ada basic salary based on commission, especially sales team lah. Di Financial Genius Group, kita ada sales team yang memang fokus on sales dan juga marketing. Jumpa customer untuk approach dia orang untuk melabur atau simpan di Financial Genius Group. So apa yang kami buat, kami ada setiap kali ada meeting. Dan kami juga ada administration yang bergaji. Setengah leader, bila nak jadi leader, dia ni jenis kedekut nak letak staff. Sebab karakter of a leader, dia ni empower. Apa maksud empower? Bukan semua dia buat tau. Leader yang salah, semua benda dia buat. Dia lah account, dia lah admin, dia lah sales, dia lah yang buat calling, dia lah yang buat marketing, semua dia buat. Salah. Punya nak save duit kan. Semua dia buat sendiri. So salah, jangan buat macam tu. So leader yang terbaik adalah leader yang pandai empower. Apa maksud empower? So dia letak seorang ni bahagian admin. Dia letak ni bahagian account. Dia letak ni bahagian HR. And then bila letak benda tu, anda kena encourage anda punya semua staff yang bergaji ni untuk capai apa yang anda nak. Contoh kita punya sale tahun ni kita nak capai 20 juta. Di Financial Genius Group, our target is 22 juta tahun 20. Doakan kami insya-Allah. So bila ada target benda tu, so setiap orang tahu dia punya roles and responsibility. Ramai orang tak achieve benda tu sebab dia tak tahu apa nak buat. Bila anda letak staff, anda pun tak bagi clear explanation kat dia. So apa dia buat? Hari-hari datang office, main Facebook. Tengok job streak, tengok kerja lain. Sebab apa? Tak ada benda. Tak tahu nak buat. Tapi bila ada target, dia akan kerja towards the target. And then selalu buat mesyuarat, meeting, and then buatlah mesyuarat dengan cara yang elok, menggunakan apply apa yang saya ajar tadi. Pasal RIM, kena pasti orang, sayang do sayang. Bila tahu benda ni, anda buat mesyuarat, buat orang semangat nak datang mesyuarat. And pastikan ikut cara Nabi SAW. Contoh, sebelum mesyuarat, buat doa pembuka mesyuarat. Mohon ilham pada Allah Subhanahu Wa Taala. And then, bila mesyuarat, make sure tanya pada setiap ahli pasukan. And ahli pasukan tu, kalau boleh, start daripada belah kanan. Bila anda buat bulatan, start daripada belah kanan. Tanya soalan yang daripada kanan dulu. Pusing, sampai ke kiri. And then, bila anda, bila
anda punya cadangan diterima, anda jangan seronok. Anda kena apa cakap apa? Astaghfirullahalazim. Sebut benda tu. Kalau cadangan ditolak, kena cakap apa? Alhamdulillah. Dia terbalik tau. Sebab apa? Cadangan anda, okay, let's say lah cadangan anda diterima. And cadangan itu tak seberapa baik. Mohon ampun cepat-cepat daripada Allah SWT. Tapi kalau cadangan anda tidak diterima, ada kelebihan kenapa Allah tak terima. Allah tak terima, Allah sampaikan melalui leader. Leader tak terima apa yang anda sarankan. So, yakin semuanya datang daripada Allah. Mesyuarat, keputusan mesyuarat datangnya daripada Allah juga. So, leader ni sebagai satu orang alim, satu orang kita panggil sebagai alim lah boleh. Dia bukan alim meaning pandai ataupun warak, bukan. Dia ni alim ni sebagai seorang yang leader. Seorang leader yang mengawal kumpulan dia. So, apply semua ni untuk anda jadi kepimpinan yang berjaya supaya organisasi anda, company anda, syarikat anda berjaya bukan saja di dunia dan juga di akhirat juga. So, semua nak berjaya macam tu, kena apply apa yang anda belajar hari ni. Boleh? So, sama-sama kita apply untuk jadi pemimpin yang berjaya. So, with that, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah.